Salam sejahtera, salam perpaduan kepada semua murid tingkatan 5 Cikgu Ciu. Hari ini kita akan pergi ke topik bab 5, subtopik yang terakhir, iaitu 5.6, langkah-langkah menamatkan konfrontasi. Konfrontasi ialah satu jenis penentangan. Siapa yang menentang pembentukan Malaysia, iaitu Indonesia. Indonesia juga dikenali sebagai negara apa? Negara Garuda. You know Garuda? Burung yang besar panggil Garuda. Negara Garuda yang menentang pembentukan Malaysia. So hari ini kita belajar Malaysia menggunakan pendekatan lembut, pendekatan lembut, soft and love, iaitu diplomatik, selesai dengan cara baik, selesai dengan cara baik. Itu yang dimaksudkan diplomatik, selesai dengan cara baik dalam usaha menangani konfrontasi yang dilakukan oleh Indonesia. Siapa yang ditugaskan? Of course, iaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Malaysia. Siapa dia? Muhammad Ghazali Syafiee. Muhammad Ghazali Syafiee. So kamu kena ingat nama ini. Menteri Luar Negeri Malaysia yang ditugaskan untuk menyelesaikan konfrontasi Indonesia. Muhammad Ghazali. Ingat Ghazali, ingat konfrontasi Indonesia. Tugas utama dia apa dia? Tugas utama Muhammad Ghazali Syafiee ini, Menteri Luar Negeri Malaysia ini, untuk mematahkan kempen propaganda, di mana dah banyak propaganda slogan dilontarkan Indonesia untuk menjahanamkan minda masyarakat Tanah Melayu, Sabah Sarawak dan juga Singapura pada masa itu, dan mendapatkan sokongan luar negara. So sokongan luar negara itu PBB lah, Pertubuhan Bangsa Bersatu, yang jaga apa? Jaga keamanan dunia, jaga keamanan dunia. Kamu kena ingat tugas PBB. Kemudian tahun 1954 kita tengok langkah pertama, konfrontasi yang diselesaikan oleh pemimpin tempatan kita bersama dengan negara luar, iaitu usaha awal menampakkan konfrontasi dilakukan oleh U Tan Setiausaha Agong PBB. Setiausaha Agong PBB ialah orang yang paling kanan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau mengutuskan wakilnya, hantar wakil, Siwi Narasihan, pada Februari 1963, berunding dengan siapa? Berunding dengan Kerajaan Indonesia dan Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. So BTM nak berbaik dengan Indonesia. Siapa yang selesaikan? Yes. Kita sambung lagi, iaitu di mana PBB sudah hantar wakil Narasihan. Narasihan ni untuk berunding dengan Persekutuan Tanah Melayu dengan Indonesia supaya aman, tak bergaduh. Sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu tak nak bergaduh. Yang nak bergaduh itu Indonesia. Indonesia dah hantar tentera dia ke Sarawak, ke Sabah, ke Johor. Tetapi Malaysia masih guna cara yang lembut, selesai dengan baik untuk menyelesaikan masalah konflik Indonesia ini. Okey, teruskan. Langkah kedua, Presiden Macam Pagar. Ingat pagar rumah, ingat macam pagar. Presiden macam pagar telah menganjurkan rundingan di Manila. Manila itu headquarter Filipina lah. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafiee. Okey, Muhammad
Ghazali Syafi'i itu siapa? Tulis di ruangan komen sebelum kita teruskan kelas kita. Prabu, morning. Okey, Tisha hari ni Putri pun tak boleh masuk. Okey, semua dah masuk Okey, dah masuk semua. Okey, siapa Muhammad Ghazali Syafi'i? Tulis di ruangan komen anda. Siapa? Ini siapa? Yeah, very good. I love you all. Kamalia Prabu. Okey, sorry. Kamalia dapat 1 bintang, Tisha ini 1 bintang, Fatih Najwa 1 bintang. Itu Menteri Luar Negeri yang menyelesaikan konfrontasi Indonesia Menteri Luar Negeri, Okey. Sekarang Menteri Luar Negeri ialah Hishamuddin Sekarang punya Malaysia. Dulu Muhammad Ghazali Syafi'i. Okey. Langkah ketiga, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Rasmi, Perdana Menteri pertama kita ni, menerima undangan. Undangan, what is undangan? Jemputan Jemputan siapa? Presiden Sukarno. Presiden pada masa itu Sukarno untuk bertemu di Tokyo. Untuk bertemu di Tokyo, makan sushi. Pergi Tokyo makan sushi. Dalam pertemuan ini, adakah Tunku Abdul Rahman makan sushi? Jawapan dia tidak. Tak makan sushi. So, Tunku Abdul Rahman Putra Ras ini pergi ke Jepun bukan makan sushi, tetapi dia pergi menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Tujuan pembentukan Malaysia ini selamat. Tak menggugat, tak menjejaskan kedudukan mana-mana negara apabila berjaya dibentuk. Faham setakat ni? Kemudian kita pergi langkah keempat. Lepas tu iaitu Perdana Menteri pertama kita Tunku Abdul Rahman dah pergi ke Tokyo. Tokyo ni untuk jelaskan pembentukan Malaysia. Dan langkah keempat, Tun Abdul Razak Hussein di mana ini ialah Perdana Menteri kedua Malaysia, pergi ke Manila Filipina menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila. Wakil daripada Malaysia iaitu pada masa itu timbalan Perdana Menteri Malaysia mencari jalan penyelesaian konfrontasi. So kita nak selesaikan dengan cara baik, dengan meeting bukan berperang. So Dr. Subadrio ini Menteri Luar Indonesia ni juga hadir di Manila. Tak guna betul manusia di Malaysia ni. Kenapa panggil saya ke Manila? Nak selesaikan konfrontasi Indonesia antara Malaysia dengan Indonesia di Manila. Kemudian langkah yang kelima, Tunku Abdul Rahman Putra menghadiri mesyuarat bersama Presiden Sukarno. Tengok, Tunku Abdul Rahman dengan Sukarno ni best friends sebab jumpa di Tokyo lah. Lepas jumpa di Tokyo, jumpa pula di Manila iaitu diketuai oleh Presiden Macapagal. Ingat Macapagal, Presiden Filipina pada 31 Julai. Okey? Hingga 5 Ogos 1963. So tengok hampir sebulan mereka di Manila untuk meeting. Hasil meeting ini apa feedback ataupun report from the meeting, penerimaan kerajaan Indonesia Filipina terhadap pembentukan Malaysia. So mereka menerima dengan baik. Rupanya macam ni Malaysia. Saya ingat Malaysia ini mengancam kedudukan saya. Minta maaf lah my friend Tunku Abdul Rahman, sebab saya sudah hantar tentera di Sabah, tentera di Sarawak, tentera gerila di Johor untuk serang kamu. Saya ingat kamu akan jajah Indonesia, tetapi bukan sebenarnya. Menerima baik pembentukan Malaysia. Sebab sudah terang lagi bersulur pembentukan Malaysia ini selamat dibentuk. Bukannya menggugat, menjejaskan kedudukan negara serentak. So, selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah.
So orang tengah dia siapa? Orang tengah dia untuk selesaikan kes ini ialah PBB PBB pantau. PBB kata mereka meeting di Manila. Kita tengok Indonesia dan Filipina menerima baik pembentukan Malaysia sebab mereka negara jiran. Okey, pada tahun 1954 pula kita tengok langkah ke-6 rundingan Malaysia. Rundingan ialah macam meeting lah, meeting Malaysia, Indonesia dan Filipina. Tiga buah negara ini asyik bermeeting saja, bermeeting siang malam, tak tidur, tak makan. Jangan tulis dalam jawapan anak, ini untuk kamu ingat. Asyik bermeeting, buat rundingan Malaysia, Indonesia, Filipina pada tahun 1954. Untuk apa? Dan untuk kesejahteraan serantau. Lepas tu kita tengok meeting ini, tiga buah negara ini ada dua persidangan peringkat menteri di Bangkok. Satu buat di Bangkok. Meeting buat di Bangkok, satu lagi buat di Tokyo. Tengok. Wah, bestnya. Boleh pergi ke Bangkok, boleh pergi ke Tokyo untuk selesaikan konfrontasi dan menerangkan pembentukan Malaysia sebenar. Pembentukan Malaysia sebenar ni bukan bentuk penjajahan, tetapi kemerdekaan kepada warga Malaysia. Peranan utama dimainkan Tan Nak Coman, bukan koma, Tan Nak Coman, Menteri Luar Thailand, yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. So untuk mengelakkan Indonesia agresif, so Menteri Luar Thailand pun jemput Menteri Luar Indonesia untuk berbincang, jangan berperang. Kemudian tahun 1965 pula, langkah ketujuh, peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 ini menamatkan konfrontasi. So kamu kena ingat Sukarno kan, sebelum ini Sukarno. Okey. So mereka tak ada dah, Sukarno tak ada dah. Diambil alih oleh Jeneral Suharto. Suharto ni Jeneral Arimotopo ada Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. So dengan peralihan kepimpinan yang baru ini, maka negara Indonesia dengan Malaysia berbaik semula. Okey, pada tahun 1966 kita tengok langkah yang ke-8 yang diambil untuk menamatkan konfrontasi. Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi. Penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. So sudah tamat. Tak hantar tentera dah. Tentera gerila Indonesia ke Sarawak ke Sabah ke Johor. Tak dah. Sebab dah tamat konfrontasi, penentangan sudah tamat secara rasminya pada Ogos 4 tahun 1966. Kemudian kita tengok pula iaitu Tun Abdul Razak Hussein ini menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia Malaysia. So di mana? Di Jakarta, headquarter Indonesia pada dulu, dan mereka bersetuju untuk menamatkan konfrontasi. So apabila mereka dah bersetuju, maka mereka berbaiklah, berbaik semula pada 11 Ogos 1966. Tak nak bergaduh dah. Rupanya Malaysia ni bukan satu neokolonialisme, tetapi satu kemerdekaan bagi Malaysia. Okey, kesimpulannya kita tengok
pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Kamu kena ingat persekutuan, apa maksud persekutuan? Okay, I test you. I test you. What is persekutuan? Tulis dalam ruangan komen anda. Test anda. Anda faham atau tak faham persekutuan? Okay, tulis di ruangan komen anda. Oh, Tokyo Drift. Persekutuan ialah gabungan Darwin Kumar, gabungan Fatin Najwa, gabungan Kakin, okey, gabungan Muhen, gabungan. Okey, so gabungan jawapan dia Prabu, gabungan. Okey, tolong tulis jawapan anda campur apa, campur apa, campur apa Okey, dalam pembentukan Malaysia pada hari ini kita belajar pembentukan Malaysia itu ada berapa buah negara. Tulis campur, 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 campur. Contohnya Cikgu John campur dengan Cikgu Chiu. Campur dengan sejarah jadi Cikgu Sejarah, Cikgu John and Cikgu Chiu. Kumara Guru 4. Okey, nyatakan 4 negara tersebut. Okey, Fatin Najwa, BTM, Sabah, Sarawak, Singapura. Alright. Okey, teruskan type. Siapa nak type teruskan. Cikgu Chiu akan okey, very good. Kumara Guru sama BTM, Sarawak, Sabah, Singapura. Kisharini gabungan, very good. Kisharini Cikgu Chiu bagi 10 star sebab dia tulis gabungan BTM, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kamalia sudah makan. Okey, Kamalia ada komen. Minta maaf, Cikgu Chiu buku nampak. Kamalia ada komen. Cikgu, okey. Darwin Kumar, Tanah Melayu Sabah. Okey, sebenarnya bukan Tanah Melayu sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu. Kamu kena ingat Persekutuan Tanah Melayu sudah merdeka. Di mana Persekutuan Tanah Melayu itu ada gabungan negeri lah, iaitu negeri Selat kecuali Singapura. And then kita tengok pula negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu gabungan Persekutuan Tanah Melayu. Darwin Kumar, thanks for your feedback. Kena tambah Persekutuan Tanah Melayu. Jangan tulis Tanah Melayu. Kawitini, Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, Prabu Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, good. Cikgu, okey, here and right here and right, Cikgu Chiu what Cikgu Chiu asking and you should answer my questions. Okay, very good So, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya ialah pembentukan Malaysia turut menghadapi cabaran pada peringkat antarabangsa apabila negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina Okey, Filipina ni pada mulanya tak menentang, tetapi akhirnya dia menentang. Dia menentang apa? Dia menganggap Sabah itu ialah tempat dia. Sabah itu ialah tanah jajahan Filipina, iaitu keturunan Sulu. Di mana kita tengok 2 tahun lepas pegawai polis kita dibunuh di Sulu So kejadian itu sudah tamat konfrontasi Filipina tu dia tak seperti Indonesia agresif dan sudah tamat diketuai oleh Presiden Macapagal Presiden Macapagal di Manila iaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina meeting selama 1 bulan So sokongan yang diberikan oleh rakyat membolehkan pembentukan Malaysia diisytihar dengan jayanya. So sokongan rakyat pun kena sokong lah. Kalau rakyat dengar saja slogan Indonesia kata Malaysia tak guna lah, Malaysia pondan lah, Malaysia tipu lah. So kalau rakyat terpengaruh, rakyat tidak akan bekerjasama dengan Tunku Abdul Rahman, Putra Rash. Rakyat
tidak akan bekerjasama dengan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So apabila kerjasama rakyat, maka pembentukan Malaysia diisytiharkan dengan jaya. Keterlibatan pemimpin, pegawai kerajaan, masyarakat tempatan menghasilkan satu persetujuan melalui Perjanjian Malaysia 1963. So dah ada Perjanjian 1963 di mana kita boleh lihat ada kelibat Singapura, Sabah dan Sarawak yang dibentuk sebuah negara dipanggil Malaysia. Ada persekutuan Perjanjian Malaysia yang baru. Bukan hanya untuk Persekutuan Tanah Melayu, tetapi juga untuk Sabah, Sarawak dan Singapura. Itu yang dimasukkan Perjanjian Malaysia 1963. Malaysia berjaya diisytiharkan pada 16 September 1963. Is our Hari Malaysia Day. Hari Malaysia Day itu semua orang bercuti kecuali pihak swasta yang berniaga lah. Pihak struktur sektor kerajaan semua bercuti pada masa ini. Pengajaran utama yang boleh diambil daripada pembentukan Malaysia ialah kepentingan kesepakatan dan kestabilan negara. Of course, kalau kita tak ada kesepakatan bermasuk kerjasama, maka negara kita tidak akan menyelesaikan masalah konfrontasi di Indonesia. Dan ada tempias sikit daripada Filipina, iaitu mereka beranggapan Sabah ialah wilayah Filipina. Tetapi sudah diselesaikan dengan meeting di Manila, yang dipengerusikan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini merupakan latihan indeks langkah menambahkan konfrontasi dan buku kerja siapa yang ada buat 72, 73 and latihan 2, 3, 4, 5 dan buat dengan komitmen dan selamat menjalankan tugas anda. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Laksanakan kewajipan anda. Stay safe, stay at home. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye.